Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pelajar, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 19 hari bulan Rajab 1445 bersamaan dengan 31 Januari 2024. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 31-32. Di mana ayat ini Allah minta siapa yang mendakwa dia cinta dan sayang kepada Allah, buktikan. Buktikan dengan apa? Buktikan dengan dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu sayang kepada Allah, mu ikut Nabi. Sayang kepada Allah Taala pergi ikut orang lain, enggak. Siapa dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ikut Allah. Allah akan beri kepada dia yang pertama sekali Tuhan sayang. Yang kedua, Allah Taala ampunkan dosa dia. Dua dapat. Dan Allah juga perintah kepada orang yang mendakwa sayang kepada Allah dengan Rasul supaya sentiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada bacaan ayat dan terjemahan serta huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surah 102. 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Itu syarat. Tanda kita sayang kepada Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nascaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Kita pergi kepada munasabatul ayat. Munasabah ayat ini, Allah SWT larang orang mukmin daripada berwalakkan pada orang kafir zahir dan batin. Ada di kalangan orang beriman yang mengaku beriman tapi masih lagi cinta dia, walak dia kepada orang kafir. Ini yang kita bimbang hari ni, kita ni kuat.
Sayang ke Nabi kuat? Nah. Oh, kalau hari Maulud 2-3 kilometer dia berlarak. Tapi dalam hati dia masih lagi cinta kepada orang kafir, benci pada orang beriman. Ini kebrak. Jadi maka di sini Allah SWT bagi satu parameter kayu ukur kepada orang beriman. Kayu ukur dia mun ukur lagu mana? Ukur dia manakah tanda, manakah bukti kamu cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Setiap dakwaan diperlukan bahan bukti. Macam kita nak dakwa orang di mahkamah, kita kena ada bukti. Kalau tidak, awak pula kena saman ataupun awak pula kena denda bayar ke mahkamah. Sebab mari report main-main tak ada dalil. Maka sekarang ni para jemaah sekalian, kita diminta oleh Allah Ta'ala bukti yang kita ni memang sayang kepada Allah. Apa bukti? Melalui sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kepada siapa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mu kata liman yadda'una mahabbatallah, kepada orang yang mendakwa, yang mengaku dia sayang kepada Allah. Kalau betul kamu sayang kepada Allah, sebagaimana dakwaan kamu, sebagaimana sangkaan kamu, fattabi'uni bitasdiqi khabari, ikutlah aku dengan jalan engkau membenarkan apa yang aku maklumkan kepada kamu. Wa ta'ati amri, dan taat kepada arahan aku. Waliqtida'i bi, dan ikut aku. Ini yang penting sangatnya. Allah Ta'ala beri kepada kita beberapa arahan. Nak buktikan tanda cinta dengan apa? Ikut hak Nabi aja. Ni masalah kita ni, bagi tahu cinta Nabi tapi amalan tidak ikut Nabi. Ajaib. Sekarang ni macam-macam orang buat. Cinta Nabi tapi amalan tak ikut Nabi. Kita kata tak. Kemudian apa makna ikut Nabi? Tasdiq khabari. Benarkan apa yang Nabi kita sampaikan. Semua riwayat yang sahih yang kita terima dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akur, kita benarkan, kita taat, dan kita ikut, serta kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita, kecuali apa yang Allah kata itu khususiyah, hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu je yang tak boleh kita nak apa? Nak ikut dari sudut amalan. Dia kata ini untuk Nabi saja. Macam kahwin lebih pada 4. Tak boleh lah tu. Berani setara mana awak pun 4 je boleh, lebih daripada tu tak boleh. Itu dia panggil khususiyah. Yang tidak khususiyah kita boleh ikut. Ada yang boleh ikut, ada yang kena ikut, ada yang wajib ikut. Kita dengan Nabi ni 3. Wajib ikut, mana perkara yang fardu, wajib. Sunat ikut, perkara yang Nabi kata sunat, benda dia kena buat. Boleh ikut dalam perkara jibili. Jibili ni perkara biasa, adat budaya kehidupan, maka itu dia panggil perkara biasa. Macam makan minum. Makan minum dia panggil jibili. Sebagai seorang manusia, kita ikut. Nabi makan apa? Nabi suka makan apa? Tapi cara makan dengan tangan kanan, Nabi kata makan dengan tangan kanan, itu sunnah. Bila Nabi bagi arahan, Nabi tak bagi arahan makan kurma ke makan gandum. Dia suruh makan je, makan dengan tangan kanan. Kita kena belajar ilmu tentang kategori sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dia panggil ujian Allah Ta'ala kepada orang yang mengaku beriman. Ujian Allah Ta'ala kepada orang yang mengaku beriman. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lepas,
Allah Ta'ala sebut yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ayat itu lebih kepada amaran, tarhib, dia panggil tarhib. Membuatlah amalan, aku tahu semua, aku akan balas. Kemudian datang ayat ini 21 ni, 31 ni, tahbib. Allah Ta'ala galakkan kita supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti tanda kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat juga, semua benda nak bukti, naam, semua benda perlu pada bukti. Ni orang dakwa cinta Nabi tapi tak ikut Nabi. Ini di antara benda ajaib dalam dunia ini. Tulis pelajar, di antara benda ajaib dalam dunia, dakwa ikut tapi tak mau turut ajaran. Pelik ke tidak? Jawabnya sangat-sangat pelik. Sahabat-sahabat tak pelik sebab Nabi suruh mu tak buat. Itulah dikata manusia ajaib. Kalau tak ajaib macam mana? Tak ajaib ni kita ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita hari ni kan. Kita hari ni dia panggil Ahlus Sunnah. Kita ni panggil Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Amalan kita ikut sunnah ke tidak? Amalan kita tak ikut orang tu orang ni. Mimpi wali tu wali ni, kita kata jangan. Ahlus Sunnah lah patutnya berjuang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh ulama nama dia Al-Warraq. Tulis. Qala Al-Warraq. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Hadza la'amri fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilah, muraka kepada Allah. Buat benda maksiat tapi kamu menzahirkan seolah-olah kamu sayang kepada Allah. Oi, sayang kepada Allah, cinta ke Nabi, berlarak 3 kilometer, orang azan tak pergi masjid. No. Ini di antara. Hazal amri fil qiyas syani' badi'u. Ada kata fil qiyas syani'. Ini demi umurku bahawa dalam sudut kiasnya kira bicaranya pelik, jelek atau kata orang. Dakwa sayang ke Tuhan tapi derhaka kepada Allah Ta'ala. Mana boleh? Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Kalau benar cintamu benar kepada Allah, mu akan taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang sayang dia akan ikut apa yang orang dia sayangi. Ini kita sayang ke mak kita taat ke dia, dengar kata dia. Nah, sayang kepada guru, dengar kata guru kita, guru suruh baca kita baca. Sayang kepada Allah sudah pastilah kita akan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedap juga syair Al-Warraq ni, menarik. Baik. Kalau kamu taat apa jadi? Yuhibbukumullah. Tulis. Yang pertama, kalau kamu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala janji akan sayang kepada kamu. Allah cinta kepada kita. Bila Tuhan sayang, semua makhluk atas dunia ni akan sayang. Tanda ni pelajar. Apabila Allah Ta'ala sayang, semua makhluk atas dunia ni akan menyayangi kita. Allahu Akbar. Semua makhluk akan sayang kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata sabda Nabi, tulis, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Bila Allah Ta'ala sayang pada hamba dia panggil Jibril. Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Aku sayang kepada orang tu, pada fulan, mu kena sayang. Jibril pun sayang. Summa yunadi fis sama. Kemudian malaikat buat satu peristiharan di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Manusia, malaikat semua, Allah sayang kepada fulan, kamu sayang. Habis ahli langit semua sayang belaka. Tapi apabila abghadha 'abdan ja'a Jibril, bila Tuhan murka pada mana-mana hamba dia bagi tahu kepada Jibril. Jibril pun benci. Jibril bagi tahu kepada ahli langit semuanya benci.
Allahu Akbar. Kemudian orang dalam bumi pun benci juga. Itulah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah? Ikut Allah, barulah kita dapat. Kalau tak ikut, la. Allahu Akbar. Yang kedua, tulis yang kedua. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Faman kana muhibban lillah, siapa dia betul-betul sayang kepada Allah, lazima an yattabi'ar rasul, wajib dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba'ar rasul, siapa dia ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad fa'ala ma yuhibbuhullah, pasti dia akan beramal, dia akan buat dengan perkara yang disayangi oleh Allah, maka Allah sayang kepada dia. Ini dia panggil cinta bersyarat. Cinta bersyarat. Nak suruh Tuhan sayang kepada kita, nak ikut Nabi. Bila ikut Nabi, Allah sayang, Allah beri pengampunan, mengampunkan kesalahan. Habislah. Di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha pengampun lagi amat mengasihani. Wallahu ghafurun li dzunubi ibadihi. Allah Ta'ala mengampun dosa hamba-hamba dia. Yasturuha alaihim. Allah sembunyikan, Allah tutup, Allah tudung kesalahan kita, tidak dinampak pada makhluk. Wa yatajawazu anha, dan Allah maafkan kesalahan kita. Rahim, Allah Ta'ala beri letakkan kasihan belah dia kepada kita. Maka ketika itulah Allah Ta'ala akan beri rahmat, kasih sayang, keampunan, dan melayakkan kita ke syurganya. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadilah kami ini hamba yang Engkau sayangi, hamba yang Engkau beri ampunan kepadanya, hamba yang Engkau pilih untuk menjadi orang yang Engkau redai di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, murid-murid kami di alam nyata, di alam maya, sebagai orang yang layak mendapat keampunan, kasih sayang, dan keredaan-Mu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Habislah. Bila kita sudah dapat kasih sayang Allah, kita sudah dapat pengampunan dari Allah, maka kita kena jaga penerusan perjalanan hidup kita. Bahasa orang sekarang ini, nak jaga survival kasih sayang, cinta Allah kepada kita dengan apa? Dengan ayat 32. Qul ati'u Allah war rasul. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah pada kita, mu nak jaga, nak suruh kasih sayang Allah Ta'ala supaya tidak lari. Allah sayang kepada kita sentiasa, maka kita kena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, nak kasih sayang Allah kena taat. Buat saja tak kira, buat saja tak jadi. Dengan apa orang panggil bahasa ringkas? Bahasa ringkasnya iaitulah dengan melakukan ketaatan, ikut arahan, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah dan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kriteria, ciri-ciri orang yang layak mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, dalam risalah yang saya usahakan, ni risalah kita ni, tajuk dia 10 bukti tanda cinta Nabi. 10 bukti tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil risalah ni baca dan hayati, jadikan dia satu agenda dalam hidup kita, agenda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, yang sebenar, bukan dakwah pelesu, dakwah cinta Nabi tapi buat benda yang Nabi larang. Dakwah sebagai Ahlus Sunnah
tapi tidak ikut amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal amri fil qiyas syani'u. Ini satu benda yang pelik dalam kira-kira. Baik. Tak dengar kata juga. Lawan juga. Tak ikut sunnah juga. Apa jadi? Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dan jika kamu berpaling dari mana? Dari arahan Allah, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menderhaka kepada Allah azza wa jalla, maka sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Tuhan tak suka kepada orang kafir. Ini yang cukup kita takut. Tengok bahasa tafsir kata fa in a'radu 'anit ta'ati, kalau mereka berpaling daripada taat kepada Allah, walam yanqadu, mereka tidak tunduk, tidak akur kepada perintah Allah, fahaza kufrum minhum, mana orang yang tolak total, maka dia jadi kufur pada Allah azza wa jalla. Ataupun tolak separuh pun bahaya, ataupun tak tolak tapi tak buat, itu dipanggil ahlul ma'asi wal fujur, orang-orang yang maksiat, derhaka kepada Allah Ta'ala. Dia panggil kufur nikmat. Kalau tidak kufur keluar daripada agama, tapi kufur dari sudut penderhakaan dia kepada Allah azza wa jalla, maka Allah Ta'ala tak suka kepada orang kafir. Allah Ta'ala akan murkai mereka, wala yaghfiru lahum, dan Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa mereka, wal'iyazubillah. Ini yang kita bimbang. Jadi para jemaah sekalian, pada inilah dua ayat yang simple, yang mudah untuk kita pelajari, untuk kita hayati. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, benar-benar patuh dan akur kepada perintah Allah azza wa jalla, biiznillahi azza wa jalla. Baik, tamatlah tafsir ayat. Yang mudahnya kita dengar, kita akur dan kita taat biiznillahi azza wa jalla. Tapi kalau dengar tak mau taat, dengar tak mau ikut, maka itulah manusia yang mendakwa cinta Allah, dakwa sayang ke Nabi, tapi sebenarnya tidak seperti yang didakwa. Dia panggil cinta palsu, cinta dakwa saja, tidak ikut arahan Allah azza wa jalla. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid, mencari 5 faedah insya-Allah. Yang pertama, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, sampai ke akhir ayat lah, ayat 31. Maka ulama tadabbur kata jama'at hazil ayah. Dalam ayat ini Allah kumpulkan arahan wajib cinta sayang kepada Allah azza wa jalla, dan untuk menolak dakwaan orang yang mendakwa, maka Allah Ta'ala minta bukti, minta tanda. Kita hari ini pun apa-apa yang orang dakwa, kita nak tanda. Dapat tanda, dapat bukti, Allah Ta'ala nyatakan natijah, hasil buahnya. Apa dia hasil buah? Allah sayang, Allah ampunkan. Itu satu poin. Masih lagi dalam faedah yang pertama, ayat yang sama. Poin yang kedua, yuzanu jami'ul khalqi, semua kita akan ditimbang, akan dihitung, akan dikira, akan diukur. Dengan apa? Dengan ittiba' ar-rasul, dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ikut Nabi betul-betul hakiki, maka dialah mempunyai tanda taat kepada Allah azza wa jalla. Iman kita mantap ke tak mantap, kuat ke lemah, tengok setakat mana kita sayang kepada sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat dakwa ahli sunnah tapi tidak beramal dengan sunnah, ini benar dakwaan kosong kata orang, dakwaan palsu apabila tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian amalan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, jawazu mukhatabatil al-mudain bit tahaddi. Boleh kita cabar orang-orang yang tak mau ikut. Kita cabar, dipanggil at-tahaddi, cabar. Betul kamu ni? Betul kamu sayangkan Nabi? Betul. Tunjuk bukti. Dia bawa bukti, kita kata bawa 10 bukti seperti yang saya senaraikan dalam senarai ini. Ada tak ada? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita panggil dakwan palsu. Tuan-tuan boleh dapatkan risalah ni. Risalah bukti ni kita dah bagi. Yang belum dapat boleh minta dengan admin kita. InsyaAllah kita akan bagi. Dan kita akan bagi. Baik, yang ketiga, yang kedua dulu. Yang kedua, kesan ayat yang sama lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kesan daripada muwafaqatul mahbub min mujibatil mahabbah. Kita nak dapat mahabbah, kita kena ikut apa yang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata aku cinta, aku sayang, kena ikutlah. Kita buat kullama kanatil mahabbatu aqwa, lagi kuat mahabbah dia, lagi kuat dia punya kecintaan, lagi kuat dia punya muwafaqah, ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nama dia Ibnu Umar. Ibnu Umar ni ajaib tuan-tuan, ajaib. Dia bukan saja ikut hak wajib, bukan saja ikut hak sunat, apa saja Nabi buat dia akan ikut. Ibnu Umar dalam perjalanan nak pergi ke Mekah, dia tengok di manakah pernah Nabi berhenti buang air situ. Dia berhenti juga buang air. Berhenti buang air ni bukannya satu sunnah. Cara nak buang air masuk kaki kiri, baca doa itu sunnah, tapi tepat tak syarat. Berhenti dekat pokok ni sebab masa nak pergi haji tu Nabi berhenti sini. Berhenti juga. Itu ijtihad Ibnu Umar. Dan ana ada cerita panjang dahulu tentang Ibnu Umar. Menyesal dia sebab apa? Sebab apa menyesal? Sebab dia tertinggal lepas solat jenazah dia tak pergi kubur. Ingat ada cerita? Ingat. Dalam kitab kita Sunnahmu Amalanku. Tuan-tuan cari kitab, nama dia Sunnahmu Amalanku. Ibnu Umar ni dia lepas solat jenazah dia tak ikut usul jenazah ke kubur. Lepas tu tiba-tiba dia dengar hadis, siapa solat jenazah saja boleh sebukit pahala, ikut kubur 2 bukit. Terkejut dia. Dia pun hantar pembantu dia pergi tanya isteri Nabi. Betul kan ni? Isteri Nabi kata betul. Hadis ni sahih. Ibnu Umar kan dia pegang batu, tangan dia campak batu, campak. Laqad fatatna qararit. Berapa banyak pahala-pahala, bukit-bukit pahala yang telah kita kehilangan. Menyesal dia. Kita berapa kali sesal tak dapat solat sunat? Sesal. Sengih ada suka. 1 jam ceramah cinta Nabi. Lepas solat Isya, bang makanan kat luar masjid. Hak solat sunat ba'di Isya berapa orang je tinggal. Allahu Akbar. Kita kata penat sungguh awal bila. Nyolari bau nasi. Abu Anas jangan marah. Dia kan balik solat sunat di rumah. Kita kata fabiha wa ni'mat. Solat di rumah alhamdulillah. Yang amal bimbangnya pakai dok. Agak-agaknya solat di rumah kau pakai dok. Mungkin seorang dua ada hak solat di rumah. Mungkin. Tapi hak majoriti pakai solat dengan pinggan nasi. Itulah belakangnya. Maknanya kesan kempen bukan mudah. Bukan mudah orang nak pakai, bukan mudah orang nak terima. Kenapa? Payah ibadat ni.
kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ni yang orang yang selamat. Jadi maka ulama tadabbur kata fattabi'uni, tanda fattabi'uni, ikut aku. Nabi kata bila orang tanya Nabi siapakah orang yang selamat, Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, iaitulah orang yang ikut berpegang dengan apa yang aku tinggal dan dilakukan oleh para sahabat aku yang mulia, iaitulah khulafaur rasyidun. Ini yang kita yang kena nak. Jadi kita kena berpegang dengan Nabi bermula daripada akidah. Aqidatan, ibadat kita, sama ada ibadat perkataan, baca Quran, zikir, ibadat perbuatan, solat, puasa, ibadat maliyah, zakat, ibadat yang semua sekali, haji, dan juga kita juga kena ikut Nabi dalam perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ni berasak orang duduk berkhilaf tentang masalah sunnatut tark. Satu sunnah Nabi tak buat, satu amalan Nabi tak buat. Bila kita buat, adakah dia jadi bid'ah atau tidak? Ada kata tak boleh, Nabi tak buat. Ada kata apa salahnya, benda baik kan, kenapa pula tak boleh? Jadi kalau main lagu ni, agama ni akan dirempuh masuk oleh otak manusia, banyaklah kerusakan. Tu hadap zikir berjoget tu. Cinta Nabi lah belakang tu. Siapa berguling-guling. Jangan main-main. Ini cukup berbahaya bila kita buka pintu ya Nabi kita persempitkan dalam perkara ibadat, Nabi perluas dalam perkara muamalat, dalam perkara adat kita pula pergi tukar. Adat tak boleh usik, dalam muamalat pun, dalam ibadat pula diperluaskan. Ikut apalah, ikut apa salahnya kita nak buat benda baik. Sudah. Dua. Pindah yang ketiga. Dia masa laju ni kena press sikit dah. Yang ketiga, hub fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-hubbu, cinta bukan dengan dakwaan lidah semata-mata. Wala huyaman bil wujdan, bukan dengan perasaan semata-mata. Ini bahaya kita ni. Pasal itulah orang perempuan, bila seorang suami calon nak kahwin dengan dia, maka dia minta bukti. Apa dia minta bukti? Bila orang ni kahwin, nikah, kena bagi mahar emas kahwin. Kita bagi mahar emas kahwin, tanda sayang, tanda jadi. Beli molek-molek kalau kita mampu. Tapi kalau tak mampu, beli setakat mampu. Jangan duk berhutang-hutang. Ni setengah orang ni nak nikah tapi berhutang sana, berhutang sini. Nak buat kenduri besar-besaran. Sebab apa? Nak tunjuk ke orang. Kita kata lah. No, bukan itu cara. Maka kita balik cara ke orang lah. Kita cara ke kita. Wujdan, dia panggil apa makna wujdan? Perasaan. Sehingga dikatakan oleh orang, dengar ni. Maknanya yang kita naknya perasaan ikut. Baru betul. Kenapa mu ni nampak kuat sangat ni? Aku cinta ke Nabi. Habis kalau cinta, ni yang duk baca zikir, duk baca Quran, baca selawat banyak-banyak ni sebab cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak buat benda mungkar? No, Nabi kita larang. Itu tandanya kita. Maka cinta dengan tanda, bukan cinta dengan wujdan, dengan perasaan semata-mata. Ni ada satu, dia panggil kata-kata yang dikeluar oleh sebahagian ahli pereka ibadat. Dia panggil mutasawwifah. Dia kata al-adabu muqaddam ala littiba. Ini kaedah berbahaya. Dia kata kita beradab dengan Nabi lebih utama daripada kita taat. Kita beradab dengan Nabi lebih utama daripada kita taat. Mana dalil? Ya ada dalil. Dalil yang pertama, ketika Nabi sakit, sallallahu Nabi nak wafat, tuan-tuan boleh tengok kuliah saya hari Sabtu baru ni. Kisah wafat Nabi, kisah Nabi nak wafat. Tak wafat lagi, siri yang akan datang baru wafat. Dalam tarikh Al-Khulafa, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nabi sakit kan, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba Nabi keluar.
Nabi keluar daripada rumah dia ke masjid. Ketika itu Abu Bakar undur ke belakang. Undur ke belakang. Tak mau jadi imam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata makan, Nabi isyarat duduk pakmu. Abu Bakar tak hirau, undur juga. Nabi pun lepas solat Nabi tanya, "Kenapa Abu Bakar tak jadi imam? Kan saya dah arahkan Abu Bakar jadi imam." Abu Bakar kata, "Dengar ni. Makana libni Abi Quhafah. Tidak layak bagi anak Abu Quhafah yusalli menjadi imam sedangkan Rasulullah ada di belakang sallallahu alaihi wasallam." Dia kata inilah menunjukkan Abu Bakar beradab dengan Nabi sampai peringkat dia tak mau dia tak ikut arahan Nabi. Adab mendahului arahan. Kita kata sukar para jemaah sekalian, sebab Abu Bakar memang beradab dengan Nabi, tapi dia juga ikut arahan. Mana arahan? Arahan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, mu jangan duduk depan Allah dengan Rasul. Maknanya secara fizikal pun tak boleh duduk depan Nabi. Secara amali pun jangan mendahului amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar undur sebab Allah Taala perintah mu jangan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kontra. Allah perintah jangan mendahului Nabi. Nabi bagi tahu kepada Bakar, duduk tempatmu. Teruskan jadi imam. Tapi Abu Bakar kata tidak layak dengan Abu Bakar. Manakala kita kata adab mendahului arahan, biarlah tak ikut arahan Nabi pun asal kita beradab dengan Nabi. Kita kata sukar di sini sebab dua dalil yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Dalilnya Allah Taala perintah mu jangan. Bermakna undurnya Sayyidina Abu Bakar ke belakang itulah tanda dia adab dan taat. Adab walid tiba. Tapi manusia hari ini tak. Dia kata oleh kerana kita nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak payah ikut arahan Nabi. Kita buat yang apa yang kita nak. Sebab itulah timbul yang pelik-pelik hari ini ajaran. Bila buat mari majlis ingat ke Nabi ke majlis maulid ke, Allah, dia bergendang, dia lantun, dia macam-macam dalam masjid ke, di kubur ke, tak kira kono-kononnya beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi lah kalau kita masuk dalam bab ni memang masalah. So ada lagi dalil. Mana dalil? Sayyidina Ali ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah, orang kafir, Nabi suruh Ali tulis apa? Perjanjian di antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy tak mau. Apa Muhammad Rasulullah apa? Muhammad bin Abdullah tulis. Nabi kata, Ali sapu Muhammad bin Abdullah. Tulis. Ali tak mau sapu. Ali mempertahankan Muhammad Rasulullah. Nabi sendiri yang ambil. Sapu. Jadi dia kata ini adab sebelum arahan. Kita kata bukan mutlak macam tu. Sebab waktu tu waktu mempertahankan apa dia ni? Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nak reka-reka kepada Nabi, tapi kita mempertahankan Nabi. Memang Nabi Rasulullah. Kafir kerah kepala. Ali pun tunjuk gedebel juga mau lawan. Tapi oleh kerana waktu tu waktu perundingan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalah kepada kafir. Bukan makna mengalah tu hina, tidak. Supaya dia berunding. Kalau kita kerah, habis. Nah, kalau kita kerah, tak jadilah tulis dia punya apa tadi? Tulis perjanjian damai. Panjanglah tajuk ni. Ini selingan ya supaya tuan-tuan dapat ada maklumat. Kalau dengar-dengar orang kata adab mendahului ittiba', kita kata la. Beradab dengan cara ikut. Al-adabu wal ittiba'. Itu yang betulnya. Kita beradab dengan mana kita ikut Nabi, itulah mana kita beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kita tak pernah kita langgar juga. Kenapa? Jangan pandai-pandai. Lebih-lebih reka, maka kata itulah kata ulama tadabbur, ayat ini hujjatun ala ahli da'wah, menjadi hujah kepada orang-orang yang mendakwa cinta Nabi setiap masa, setiap zaman, tapi amalan tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ittiba', al-adabu ma'al ittiba', itu yang betul. Kalau ittiba' saja, beradab saja tak ittiba', kita kata itu tidak beradab. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Bila Allah Ta'ala perintahkan, menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, ikut wajib
kita ikut arahan Allah Azza wa Jalla, maka tengok, yuhibbukumullah. Nabi kata dalam ayat ini, Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Wala ahada yuhibbuhullah illa wahwa yuhibbullah. Jadi kalau siapa dia, bila Allah Ta'ala sayang kepada orang itu, pastilah orang itu kena sayang kepada Allah Ta'ala dulu. Itu dipanggil cinta berbalas. Mu nak suruh Tuhan sayang kita, kita tak ingat. Dalam satu ayat lain Tuhan kata, fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Jadi kalau kita nak suruh Tuhan ingat kita, kita kena ingat kepada Allah. Ni Allah Ta'ala nak suruh Tuhan sayang kepada kita, kita tak ingat kepada Tuhan. Itu benda ajaib yang berlaku dalam dunia hari ini. Maka kamalu ihsanillah, sempurnanya ihsan, kasih sayang Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala kepada hamba dia, dia balas lebih daripada yang kita buat. Kita buat sikit amalan, tapi dia punya balas apa? Balas yang begitu besar. Dan dalam ayat ini Allah campur tengok, Ghafur Rahim di ujung ayat. Allah kata aku ni pengampun, aku Allah Ta'ala juga pemberi rahmat. Maknanya bila Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, rahmat dia datang, terus diberinya pengampunan yang penuh dan dimasukkan kita ke dalam syurga. Ni setengah orang ni maaf tapi tak habis. Itu dah. Itu bukan sifat Allah Ta'ala. Kalau maaf. Memaaf ke dia tu? Maaf. Tapi hati masih terguris. Apa ni istilah pepatah kata apa? Memaaf dia? Maaf. Tapi luka tetap, apa dia? Parut istilah. Parut masih berbekas. No. Kita maaf sungguh. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Ghafur Rahim. Aku maaf, aku bagi rahmat. Ini tak ada istilah bahasa Melayu kata luka masih berparut lah. Tidak sempurna maaf kalau kita masih berparut. Delete terus. Oh, itu perasaan manusia. Yalah, kita cuba usaha. Bukan senang, kata mudah. Tak. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, qul ati'ullaha war rasul. Allah Ta'ala guna ayat ini, ta'ala pada Allah Ta'ala dan Rasul. Al-waw adalah ala tashrik. Mana bila kata waw, menunjukkan dua-dua kena ta'at. Ta'at pada Allah Ta'ala dengan ta'at pada Rasul sekali. Sebab ada orang kata as-sunnatu la yu'malu biha illa ma wafaqal Quran. Dia kata sunnah ni kita tak boleh buat kecuali bertepatan dengan Quran. Kita kata sunnah yang sahihah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan satu tasyri', suatu perundangan khas, dipanggil hujjiyatus sunnah. Bagi kita ahli sunnah ni kita kata hujjiyatus sunnah, sunnah itu sendiri hujah. Kalau tak ada oleh Quran pun, sebab itulah dia kata peranan sunnah ni dua. Peranan sunnah Nabi dua. Satu, menjelaskan yang mujma dalam Quran, macam rakaat solat, tak ada oleh Quran. Waktu solat, cara detail, tak ada oleh Quran. Tapi dijelaskan oleh hadis. Satu peranan. Nisab zakat, tu tak sebut kambing berapa ekor, unta berapa ekor. Sunnah yang sebut. Satu lagi peranan sunnah, iaitulah undang-undang tersendiri. Nabi yang sebut, tapi tidak disebut dalam Quran. Maka Allah kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang Rasul mutlak kita kena ikut. Bila mari ayat lain pula, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Dia tak kata wa ati'u. La. Wa ulul amri, pemimpin kita ni, kita taat dia bersyarat. Dia taat kepada Allah Ta'ala, kita taat. Dia ikut sunnah Nabi, kita taat. Dia ikut sunnah orang putih, no. Dia ikut sunnah apa ni, ahli-ahli yang pelik-pelik, kita kata tidak. Itu dia panggil taat. Kita taat kepada makhluk, taat bersyarat. Taat kepada Allah Ta'ala, ati'ullah wa rasul, taat yang mutlak yang kita kena ikut. Alhamdulillah, tamatlah kita. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 33 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.